Alhamdulillahilladzi wakafa wa nusalli ala nabiyina astafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin wa nusalli wa nusallim ala nabiyina sadiqul wa'dil amin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur kepada Allah kerana Allah Jalla wa Ala masih lagi beri kita peluang untuk dipanjangkan usia mempersiapkan bekal amal untuk pulang ke kampung akhirat, di mana perjalanan kita menuju ke kehidupan akhirat satu perjalanan yang sangat jauh dan kita berhajat kepada bekal yang cukup. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk memilih apa saja yang kita suka, apa saja yang kita nak. Hari ini kita masih boleh pilih lagi bila kita nak mandi. Kita rasa nak mandi, kita boleh pilih bila kita nak mandi. Pagi boleh mandi, tengah hari boleh mandi, petang boleh mandi. Kita boleh pilih bila kita nak mandi. Dekat mana kita nak mandi, kita boleh pilih. Dekat mana kita rasa nak mandi, kita boleh pilih. Ada kadang-kadang kita tengah naik kereta kan, nak balik kampung, lebuh raya, kita berhenti kat RR, kita berhenti mandi kat situ. Kita boleh pilih kat mana kita rasa nak mandi. Ada orang kadang-kadang hari Minggu dia pergi air terjun. Kita boleh pilih dekat mana kita nak mandi. Akan tetapi tuan-tuan, satu waktu nanti akan tiba, satu waktu, satu masa di mana kita dah tak boleh pilih lagi bila kita nak mandi. Waktu tempoh kita nak mandi pun ditetapkan oleh orang. Waktu bila? Waktu kita jadi jenazah, waktu kita meninggal dunia. Pada saat itu, pada hari itu, kita dah tak boleh pilih dah bila waktu kita nak mandi. Hari ini kita boleh pilih lagi bila hari kita nak mandi. Dan pada waktu itu kita dah tak boleh pilih dah dekat mana kita nak mandi. Tak boleh dah. Orang yang akan tentukan dekat mana kita akan dimandikan. Dan pada hari itu kita dah tak boleh pilih dah cara macam mana kita nak mandi, tak boleh pilih dah. Orang yang akan tentukan cara macam mana mereka mandikan kita. Mungkin hari ini kita mandi boleh pakai sabun ke apa kan. Tapi pada saat kita meninggal dunia jadi jenazah, pada waktu itu tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu dirahmati Allah, kita dah tak boleh pilih dah macam mana cara kita nak mandi. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih lagi dibagi peluang untuk pilih pakaian apa kita nak pakai. Hari ini kita boleh pilih, kita buka almari kita rasa nak pakai jubah, hari ini kita pakai jubah. Ada rasa nak pakai t-shirt, kita pakai t-shirt. Kadang-kadang ada manusia yang memakai pakaian yang tak tutup aurat, tanpa perintah Allah. Hari ini masih lagi diberi peluang kita nak pakai apa kita nak pakai. Kita boleh pakai apa yang kita rasa nak pakai. Tetapi tuan-tuan, akan datang satu hari, satu detik, satu waktu, kita dah tak boleh pilih dah apa baju kita nak pakai. Apa pakaian yang menutupi tubuh kita tak boleh pilih dah. Hanya kain kafan yang akan menutupi tubuh kita pada waktu itu. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu dirahmati Allah, sebab itulah kita kena persiapkan bekal amal. Semua orang tahu tarikh bila dia dilahirkan, tetapi tarikh dia dimandikan dia tak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia akan menghadapi kematian. Allah Taala beritahu dalam ayat lain, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian sifat dan tempat, tidak akan lambat sesaat dan tidak akan cepat sesaat. Kalau kita belajar dalam ilmu mantik, ilmu bahasa Arab, akan datang satu kisah satu orang ahli falsafah. Kisah ni kata guru kami Syekh Mansur, dia kata kisah ni kebenaran ni kita tak pasti.
Tetapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan dengar kisah ada di falsafah ni. Dan kita boleh ambil kisah ni sebagai pengajaran untuk kita, untuk pedoman untuk kita. Kesahihan dia tak pasti. Kisah satu orang ahli falsafah yang hidup di zaman Nabi Isa alaihi wasallam. Nama dia Aristotle. Kita mungkin biasa dengar nama dia. Satu ahli falsafah yang mana disebut dalam kitab tu, dia hidup di zaman Nabi Isa alaihi wasallam. Nama dia Aristotle. Aristotle ni tuan-tuan satu orang yang bijak, satu orang yang pandai. Dia bukan saja di kalangan barisan ahli falsafah, bahkan Aristotle ni tuan-tuan, dia pakar mengukir. Kalau dia ukir sama. Contoh dia ukir patung tu sama macam muka dia. Dia ukir pokok tu mirip macam pokok betul. Ni Aristotle. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aristotle ni disebut dalam kitab. Tuan-tuan kita baca bahasa Arab, ahli falsafah punya kisah nampak menceritakan tentang ahli falsafah, ada tentang kisah Aristotle ni. Dia mana disebutkan Aristotle ni hidup zaman Nabi Isa alaihi wasallam. Dan dia beriman pada Allah, tetapi dia tak percaya kepada Nabi. Ini masalah dia. Ada orang kan, dia beriman pada Allah, tak percaya kepada Nabi. Ada orang macam ni. Dan setiap hari dia akan munajat pada Allah di malam hari dan dia minta, ya Allah, aku ni Aristotle, orang yang mana beriman dan percaya pada Engkau, tetapi aku tak percaya kepada Isa, kerana aku orang pandai, aku tak berhajat kepada Isa. Dia faham orang yang berhajat kepada Nabi ni hanya orang tak pandai ni. Orang pandai macam tu tak payah pada Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kepandaian satu orang menyebabkan dia tak nak taat perintah Allah. Kepandaian satu orang dia rasa dia dah pandai sangat dah, hingga dia tak nak jalani kehidupan cara sunnah baginda Nabi SAW. Aristotle setiap hari dia belajar. Dan satu ketika tuan-tuan dia telah minta, ya Allah, dia sebabkan aku percaya kepada Engkau, aku beriman kepada Engkau, Engkau bagilah tahu aku, bagilah ilham kepada aku bila detik waktu aku nak dicabut nyawa. Dia minta macam tu. Dan satu ketika Allah telah ilhamkan kepada dia bila waktu Allah akan cabut nyawa dia, bila Israel akan datang untuk cabut nyawa dia. Maka tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, bila dia dapat ilham tadi, dia telah buat satu persiapan. Dia telah buat 18 buah bilik. Dia telah buat 18 buah bilik. Dan dia telah ukir 17 biji patung. Dan ukiran dia tadi, muka patung tu sebiji macam muka dia. Memang betul-betul sama macam muka dia. Ini Aristotle, tuan-tuan. Dia buat 18 buah bilik dan dia ukir 17 biji patung. Yang patung tadi muka sama betul macam muka dia. Ada duduk, ada baring, ada berdiri. Memang sama macam muka dia. Dan diletakkan 17 biji patung tadi ke dalam 17 buah bilik. Dan bilik ke-18 dia kosongkan. Di 18 dia kosongkan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu minta rahmati Allah, sampailah detik, sampailah waktu nak dicabut nyawa dia, hari itu dia telah masuk ke dalam bilik yang ke-18. Dia buat 18 buah bilik, 17 buah patung. 17 buah patung tadi dia telah letakkan dalam 17 buah bilik yang dia telah buat tadi. Bilik 18 dia kosongkan untuk dia masuk. Sampai hari yang dia telah diilhamkan dia dicabut nyawa, dia masuk ke bilik 18. Dan dia menanti bila waktu Israel nak cabut nyawa dia. Maka pada hari itu, kata Syekh kami, Allah Subhanahu wa taala turunkan Israel berupa seorang lelaki. Dan Israel datang ketika itu awal daripada waktu detik nyawa nak dicabut. Israel turun awal. Masa belum sampai lagi, tapi dah turun awal. Israel turun dan Israel berupa seorang lelaki. Israel buka pintu pertama, tengok ada Aristotle. Buka pintu kedua, Aristotle lagi. Buka pintu ketiga, Aristotle juga. Buka pintu keempat, Aristotle. Sampai 18 buah bilik dibuka, semua Aristotle. Maka pada ketika itu Aristotle kata, habislah. Hari ini Israel tak tahu mana satu aku. Dan dia punya faham daripada kajian dia sendiri pandai. Daripada kajian dia, kalaulah pada hari ini Israel lambat cabut nyawa aku satu saat, maka aku akan hidup kok selama-lamanya. Ini kajian yang dibuat. Sedangkan Allah beritahu dalam Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia akan menghadapi kematian, dan sifat kematian yang tepat tidak akan lambat sesaat, tidak akan cepat sesaat. Maka ketika itu dia rasa, habislah Israel akan cabut nyawa. Dan pada waktu itu, waktu nyawa dia nak dicabut dah dekat. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Israel apa cara nak buat supaya Aristotle yang baru tadi keluar daripada bilik dia. Maka Israel telah beritahu, sudah dekat ni. Israel pun beritahu, Masya Allah, pandai sungguh Aristotle ni. Hingga aku di Israel tak tahu mana satu bilik yang dia duduk dan waktu nak
Pandai betul Aristotle ni, hebat betul dia ni, buat bilik, buat patung. Cuma satu jadi bodoh. Sifat orang pandai tuan-tuan, dia tak boleh dengar orang kata dia bodoh. Kalau kita ada kawan yang pandai, jangan cakap bodoh depan dia. Memang sensitif kan? Mana aku tak pandai? Matematik aku nombor satu, bahasa Melayu aku nombor satu, apa mekanik aku tahu, semua aku tahu. Orang pandai ni tak boleh kata dia bodoh, dia sensitif. Begitulah dalam kepada Aristotle, bila mana Allah Taala ilhamkan kepada malaikat tadi, malaikat kata hebatnya Israel, hebatnya Aristotle, Israel kata hebatnya Aristotle, pandainya Aristotle, hingga aku ni datang cabut nyamuk tak tahu mana satu Aristotle yang betul. Maka pada saat itu bila mana didengar malaikat Israel kata cuma satu dia bodoh, Aristotle telah keluar daripada di bilik yang dia duduk. Dia telah keluar daripada bilik dia duduk. Dia buka pintu dan dia tanya Israel, wahai Israel, mana satu aku bodoh? Mana satu aku tak pandai, mana satu aku bodoh? Engkau pun tak tahu mana satu bilik mana aku duduk. Engkau pun tak perasan kat mana aku duduk. Yang mana satu aku bodoh? Cuba kau tunjukkan aku. Israel kata, yang ni lah kau bodoh. Aku tak tahu kau kat mana. Sekarang kau dah keluar, masa pun dah sampai. Cabut dah nyamuk kau. Tu cabut nyamuk. Kata guru kami nak bagi tahu apa, walikul li ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia akan menghadapi kematian dan kematian datang kepada manusia bersifat tepat, tidak akan lambat saat, tidak akan cepat sesaat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dalam hati Allah, hari ini kita masih ada peluang lagi untuk pilih kenderaan apa kita nak naik, nak pergi mana-mana kan. Ini nak pergi KL ni, naik kereta elok sikit lah, bisnis Viva tinggal dalam rumah. Waktu nak pergi masjid pun pakai Viva. Viva tak boleh pakai pergi KL, kita pakai bisnis. Masjid pakai kancil, pakai Viva. Tak boleh pakai di rumah. Kita boleh pilih kenderaan apa yang kita nak naik, tetapi akan tiba satu saat, satu waktu yang mana pada ketika itu tuan-tuan, kita dah tak boleh pilih lah kenderaan apa kita nak naik. Kita hanya akan naik van jenazah ataupun kenderaan yang dikhususkan untuk bawa kita ke tanah penguburan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu pun dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tempoh yang ada pada kita, sisa baki kata ada ulama, kita kena buat persiapan untuk pulang ke kampung akhirat yang mana mati akan datang bila-bila masa saja tuan-tuan. Bila-bila masa. Ada orang meninggal dunia ketika tidur, ada orang meninggal dunia ketika semayang, ada orang meninggal dunia ketika berkebun, ada orang meninggal dunia ketika sedang sibuk dengan kerja-kerja dia. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kama tahiyyatu tamutun, kama tamutun tub'asun. Bagaimana kamu hidup, begitulah kamu mati. Bagaimana kamu mati, begitulah kamu akan dibangkitkan nanti. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Al-Malik. Dialah Allah Al-Muhaimin. Dialah Allah Al-Qudus As-Salam. Yang mana Allah sebut nama-nama Allah dalam Al-Quran. Maha hebat Allah, maha berkuasanya Allah. Dialah Allah yang telah mencipta segala-galanya. Dialah Allah yang telah mencipta seluruh makhluk. Yang mana Allah sebut makhluk-makhluk yang Allah telah cipta. Ada makhluk-makhluk yang Allah cipta, faminhum man yamshi ala batni. Ada makhluk yang aku cipta, dia berjalan dengan perut dia. Siapa tuan-tuan? Ular, siput, jalan dengan perut. Ni Allah sebut dalam Quran. Faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain. Ada makhluk yang aku cipta kata Allah, dia jalan dengan dua kaki. Ayam, itik, ni makhluk-makhluk yang Allah cipta. Wa minhum man yamshi ala arba'. Ada juga makhluk-makhluk yang aku cipta kata Allah yang jalan dengan empat kaki. Maha hebatnya Allah. Dia adalah Allah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu, yang telah cipta seluruh makhluk dan menyempurnakan kehendak seluruh makhluk. Di mana saja makhluk berada, Allah dengar segala permintaan dia, rintihan dia Allah dengar. Kita biasa dengar satu kisah dalam syarah hadis di mana diceritakan satu kisah baginda Musa AS. Satu waktu dia telah keluar daripada rumah dia, dan bila mana Nabi Musa keluar daripada rumah dia, terdetik dalam diri dia bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi makhluk-makhluk Allah Taala ni makan. Maka pada ketika itu tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati Allah, ada sesuatu yang besar di depan kawasan rumah baginda Musa AS. Dan pada ketika itu Allah perintahkan kepada baginda Musa, idrib ya Musa, pecahkan batu itu, pukul batu itu. Ada setengah ulama kata, idrib ya Musa bi'asakal hajar, pukul batu itu dengan tongkat yang ada di tangan kau. Maka kata ada ulama, baginda Musa telah pecahkan batu itu.
Bila pecahkan batu tu tuan-tuan, dalam batu tu ada batu lagi. Idris dan Musa pecahkan batu tu, pukul batu tu. Baginda Musa pecahkan tuan-tuan. Dalam batu tu ada batu lagi. Kata ada ulama, 3 lapisan batu baginda Musa telah pecahkan. Setelah pecah 3 lapisan batu, jumpa seekor ulat yang di bibir ulat tu ada selai daun yang hijau, macam bau petik daripada pokok. Sedangkan 3 lapisan batu tadi lubang pun tak ada. Macam mana ulat tu boleh keluar ambil daun? Ini cara Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa AS bagaimana Allah Jalla wa'ala bagi makhluknya makan. Maka Allah telah perintahkan baginda Musa, wahai Musa, ambil ulat tu letak di tepi telinga kau. Baginda Musa pun ambil, letak di tepi telinga dia, dan telah dengar ulat tu sedang memuji Allah. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yasma'u lisani wa yarzuqni wa la yansani. Kata ulat dia, Subhana man yarani, maha suci Allah yang sedang melihat saya. Walaupun ada 3 lapisan batu, ulat begitu yakin Allah sedang melihat dia. Hari ini kita tak yakin Allah sedang melihat kita. Sebab tu hari ini kita boleh langgar perintah Allah, hari ini kita boleh nampak-nampakkan semayang, hari ini kita boleh menipu dalam bab duit, macam-macam kita buat di dunia pada hari ini, kerana keyakinan kita belum 100% yakin Allah sedang melihat saya. Ulat dalam 3 lapisan batu begitu yakin Allah Jalla wa'ala sedang melihat dia. Subhana man yarani, maha suci Allah yang sedang melihat saya. Wa ya'rifu makani, dialah Allah yang tahu tempat tinggal saya. Dan 3 lapisan batu, Allah tahu tempat tinggal saya, kata ulat. Wa yasma'u lisani, dialah Allah yang sedang mendengar setiap keluhan, setiap rintihan, setiap ucapan yang keluar daripada mulut saya, kata ulat tadi. Wa yarzuqni, dialah Allah yang bagi saya rezeki, yang bagi saya makan, yang bagi saya minum setiap hari, setiap jam, setiap minit dan setiap saat. Wa la yansani, sekalipun Allah tak pernah lupa pada saya. Ini kata ulat. Maka Allah telah bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tak ada sangka-sangka. Begitulah orang yang takwa betul pada Allah, yang takut betul pada Allah. Kalau manusia betul-betul takut pada Allah, Allah Jalla wa'ala juga akan bagi rezeki kepada mereka daripada sumber rezeki yang mereka pun tak sangka. Ini janji Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sesiapa yang betul-betul takut pada Allah, yang takwa pada Allah, maka Allah Jalla wa'ala akan bagi rezeki kepada dia daripada sumber rezeki yang dia pun tak sangka. Banyak tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat rezeki yang kita pun tak sangka. Masa kami di Madinah, ada satu orang abang daripada Johor, kita dengar berita kan, ada satu abang daripada Johor, dia kerja bawa taksi. Selalu dia memang tiap-tiap hari dia bawa taksi, dan dia ni ada anak ramai. Tapi tiap-tiap hari dia minta dengan Allah, ya Allah, bila dah saya dapat datang Madinah, dapat pergi Mekah, dapat pergi Madinah. Dia tahu duit taksi dia tak cukup untuk dia pergi Mekah, tak cukup untuk pergi Madinah, anak dia ramai. Tapi tiap-tiap hari tak putus, dia yakin betul Allah yang sampaikan saya, Allah yang sampaikan saya. Selain daripada Allah takkan boleh sampaikan saya ke Mekah, takkan boleh sampaikan saya ke Madinah. Tiap-tiap hari dia doa, ya Allah, sampaikan saya, ya Allah, pilihlah saya, ya Allah, jemputlah saya, ya Allah, pilihlah saya. Satu hari dia tuang minyak kat Kalteng, ada perempuan kembar puasa umrah, dia puisi. Dia pun tak kaget dia boleh menang, diisi suka-suka je, diisi dia menang. Allah Ta'ala pilih dia tak pergi Madinah. Tuan-tuan, nak cerita Allah bagi rezeki kepada orang yang betul-betul takwa pada Allah daripada sumber rezeki yang dia pun tak sangka. Sebab tu hari ini kita kena usaha bagaimana dalam kehidupan kita wujudnya sifat takut pada Allah, sifat yakin betul pada Allah. Dialah Allah yang maha hebat, yang maha berkuasa di setiap sesuatu. Bahkan Allah adalah Rabb yang maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memurniakan dalam kehidupan kita berbagai nikmat. Dalam keadaan kita banyak langgar perintah Allah, banyak perintah Allah kita tak langgar. Nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, kita tak dapat sempurnakan hak-hak mata yang Allah berikan kepada kita. Allah pinjam mata kepada kita, tapi kita tak dapat gunakan nikmat mata dengan sebaik-baiknya. Nikmat bercakap, nikmat mulut yang Allah berikan kepada kita, kita tak dapat sempurnakan guna nikmat mulut dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak kita guna untuk cakap sia-sia, berapa banyak kita guna untuk ingat pada Allah, berapa banyak kita guna untuk cakap benda yang tak patut kita cakap, dan berapa banyak kita guna mulut kita untuk selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu pun dirahmati Allah, dia adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betapa pengasihnya Allah, hingga kata alim ulama, ada 2 orang dihadapkan daripada Allah.
di yaumul mahsyar, di kehidupan akhirat, di mana dua orang yang kata ada ulama, dia sekali pun tak pernah taat perintah Allah. Ada dua orang, dia dihadapkan depan Allah Jalla wa'ala di yaumul mahsyar. Dua orang ni sekali pun tak pernah taat perintah Allah. Hidup dia terus-menerus langgar perintah Allah, tapi dia orang Islam. Tapi dia tak pernah taat perintah Allah. Orang Islam, tapi dia tak pernah taat perintah Allah. Maka dia dihadapkan depan Allah Jalla wa'ala. Dan mereka berdua ni, sebelum dia sampai, dia dapat rasalah memang tempat dia neraka. Dia dapat rasalah sebab dia tak pernah taat perintah Allah. Ketika berdiri di depan Allah, Allah perintahkan kamu berdua masuk neraka sekarang. Allah perintahkan kamu berdua masuk neraka sekarang. Kata ulama, seorang telah lari pecut masuk neraka, tak bayar. Bukan masuk syurga, neraka. Seorang telah lari pecut masuk neraka, lari sungguh-sungguh masuk neraka. Seorang lagi tengok Allah, lagi tengok Allah. Maka Allah Jalla wa'ala telah panggil dua orang tadi. Kamu berdua kemari. Allah tanya kepada yang pertama, kenapa bila mana aku perintah kau masuk neraka, engkau terus lagi pecut masuk neraka? Dia beritahu, ya Allah, di dunia saya tak pernah taat perintah kau, di akhirat ni saya cuba-cuba nak belajar taat perintah kau. Kau bayangkan, Allah perintah masuk neraka tu, lagi pecut masuk neraka. Kau bayangkan. Yang kedua kata, kenapa kau lagi tengok aku, lagi tengok aku? Dia kata, ya Allah, saya di dunia memang saya tak pernah taat perintah kau, tetapi saya pernah terdengar ada ulama cakap engkau ada sifat rahim kepada orang Islam, sifat pengasih kepada orang Islam. Maka saya lari tadi, saya tengok, nak lihat sifat rahim kau. Maka Allah beritahu kamu perlu masuk surga sekarang. Betapa pengasihnya Allah. Dalam keadaan hari ini kita banyak dalam perintah Allah, masih lagi Allah bagi begitu banyak nikmat kepada kita. Tuan-tuan dan puan, ayah ibu dirahmati Allah Jalla wa'ala, di kehidupan akhirat, antara orang yang terawal dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang dipanggil oleh Allah ialah orang yang mana Allah berikan ilmu kepada dia ketika di dunia. Juga di kalangan ahli Quran, orang yang mana hebat dalam membaca Al-Quran, hafiz Quran ataupun qari, ataupun orang yang hebat dalam ilmu Quran, ulumul Quran. Di mana orang tadi dihadapkan depan Allah Jalla wa'ala, dan Allah Ta'ala tanya kepada dia, apakah yang kamu telah buat ketika di dunia dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu? Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, di dunia engkau telah pilih aku untuk belajar agama hingga aku jadi satu orang yang alim. Kau pilih aku belajar Quran hingga aku jadi satu orang qari, aku boleh baca Quran. Dan aku telah guna nikmat yang kau bagi dia dengan sebaik-baiknya. Aku telah bawa manusia pada Allah, aku telah bawa manusia pada engkau, aku telah ajar manusia Quran. Macam-macam aku telah buat dengan nikmat yang kau berikan pada aku tadi, iaitu engkau pilih aku menjadi orang yang alim. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu pun dirahmati Allah, Allah beritahu kepada dia, kamu tipu, kamu dusta, kata Allah. Kamu belajar ilmu semata-mata nak di dunia orang panggil kamu orang alim. Itu je. Kamu belajar ilmu sebagai nak tunjuk-tunjuk kepada manusia, tengoklah aku orang alim, aku orang pandai, aku orang yang berilmu, tengoklah aku, pandanglah aku. Kamu nak kata-kata kamu didengar oleh manusia, itu je tujuan kamu. Bukan semata-mata kerana aku, bukan semata-mata untuk bawa manusia pada aku, tetapi niat kamu ialah untuk kamu disanjung manusia. Maka sekarang ni kamu telah dapat nikmat, kamu telah dapat apa yang kamu nak, iaitu kamu nak dipanggil ulama, kamu nak dipanggil alim, kamu nak dipanggil kat dunia. Sekarang ni ialah keputusan aku, kamu diumbar dalam neraka. Maka di hari pun tadi tuan-tuan, maka dia campak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana niat yang tak betul. Bukan alimnya salah, bukan jadi alim itu salah, salah dia niat yang tak betul. Dia belajar ilmu bukan kerana Allah, dia belajar ilmu bukan untuk bawa manusia kepada Allah, tapi nak supaya orang pandang dia sebagai orang alim. Ini salah. Orang yang kedua di hadapan Allah Jalla wa'ala ialah orang yang suka berderma, orang dermawan, dan dia dipanggil oleh Allah. Allah kata, apakah yang kamu telah buat dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu ketika kehidupan di dunia? Maka dia beritahu, ya Allah, ketika di dunia engkau telah bagi aku jadi orang kaya, aku ada harta yang banyak, dan aku telah bersedekah semata-mata kerana engkau. Aku tolong orang miskin, aku tolong janda, aku tolong anak yatim, semata-mata kerana engkau, ya Allah. Allah beritahu, kamu dusta. Kamu telah gunakan harta kamu bersedekah bukan kerana aku.
Kamu bersedekah supaya kamu digelar dermawan. Kamu dimandang hebat oleh manusia. Kamu tunjuk-tunjuk dalam sedekah kamu. Pada hari ini kamu telah dapat apa yang kamu nak, iaitu nak digelar sebagai dermawan, orang yang kuat berderma. Maka kamu telah dapat apa kamu nak, gelaran kamu dah dapat. Sekarang ni keputusan aku, kamu dihormat dan aku. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati Allah, bukan jadi dermawan satu benda yang salah, tetapi niat tadi yang salah. Supaya dengan dia derma tadi, dia disanjung dan dipandang manusia disalahkan. Berapa ramai para sahabat Nabi SAW, mereka itu dikatakan orang dermawan. Bahkan dikatakan para sahabat Nabi SAW, ada dua sahabat yang besar yang cara sedekah dia berbeza. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia cara sedekah dia sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu dia sedekah, senyap-senyap. Ni cara Abu Bakar sedekah. Manakala Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sedekah terang-terang. Bukan kerana beriak ataupun menunjuk, tetapi nak bakar semangat rakyat, nak bakar semangat umat, nak bakar semangat para sahabat yang lain untuk sama-sama bersedekah. Dua cara bersedekah yang berbeza, dua-dua lah terima. Cara Abu Bakar lah terima, cara Umar juga lah terima. Dua-dua lah terima. Kenapa? Niatnya betul kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Nak bantu orang miskin, nak bantu janda, nak bantu anak yatim, semata-mata kerana Allah. Maka dua-dua ni akan terima cara kita. Dia berdasarkan kepada niat kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, yang dihadap kepada Allah ialah orang yang syahid, syuhada. Orang yang syuhada. Tiga-tiga tuan-tuan dihadap kepada Allah, tiga-tiga ni orang yang hebat. Orang yang mana syahid tadi tuan-tuan telah dipanggil daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya, ketika di dunia, apakah yang kamu telah lakukan terhadap nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kamu? Maka dia berkata, wahai Allah, ketika di dunia engkau telah bagikan kekuatan dan aku telah jadi di kalangan pahlawan-pahlawan, orang yang hebat dalam berperang. Maka aku telah gunakan nikmat yang kau berikan sebaik-baiknya. Aku telah pergi berjihad untuk tegakkan Islam, untuk tegakkan agama kau, untuk tegakkan kalimah kau, semata-mata kerana kau. Dan aku telah berkorban, aku telah korbankan nyawaku semata-mata kerana kau. Maka Allah beritahu, kamu dusta kepada Allah. Kamu dusta. Di dunia kamu telah berperang semata-mata kamu nak digelar sebagai pahlawan, kamu nak dipandang hebat oleh manusia, dan kamu telah niat kalau kamu mati, kamu nak dipanggil sebagai syahid. Orang sebut dia itu syahid tu, dia itu syahid. Kamu ingin macam tu, keinginan kamu macam tu. Bukan kamu syahid kerana aku, bukan kamu korbankan nyawa kamu kerana aku, tapi ada niat lain selain daripada itu. Maka ketika itu Allah beritahu, kamu telah dapat apa yang kamu nak. Di dunia kamu dah dipanggil pahlawan. Apa yang kamu nak, kamu telah dapat. Ketika kamu mati, kamu dipanggil syahid. Apa yang kamu nak, kamu telah dapat. Sekarang keputusan aku, kamu diumbar neraka. Maka pun dicampur dengan keturunan. Bukan berjuang di jalan itu salah, tuan-tuan. Bahkan amalan yang sangat besar. Jihad dan Allah itu amalan yang besar. Bagi nyawa pula dia Allah, satu benda yang besar. Kita nak korban duit untuk agama pun kita tak berani, tuan. Ini kan pula korban nyawa untuk agama, satu benda yang besar. Tetapi niat dia salah, niat dia nak dipandang manusia. Maka ini satu benda yang kesilapan yang kita buat dalam kehidupan ini. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu dirahmati Allah. Sebab itu sangat penting kita menjaga niat kita. Sangat penting kita menjaga niat kita dalam apa amal kita buat. Hatta kita satu orang yang telah pergi haji 5-6 kali sekalipun, kita cuba jaga niat kita agar niat kita tidak rosak. Satu orang ulama dia beritahu, ada orang yang mana dia pulang daripada haji kali ketiga. Ini disebut oleh Syekhul Hadis Muhammad bin Hamid. Dia kata apa? Ada satu orang dia telah pergi haji 3 kali dia pergi haji. Dan haji yang kali ketiga tu dia bawa buah tangan banyak. Dia bawa air zam-zam lebih sikit, ada kurma. Maka orang datanglah di balik haji. Orang datang di balik haji. Ya, biasalah tuan-tuan, orang balik haji ni orang air zam-zam, kurma. Bila orang datang, dia telah beritahu kepada anak dia, adik, pergi ke dapur, ambil air zam-zam yang ayah bawa balik pada haji ayah yang kali ketiga. Dia nak beritahu kat kawan dia yang dia dah pergi haji 3 kali. Kata Syekhul Hadis Muhammad bin Hamid, haji dia tiga-tiga yang dia pernah pergi tu habis macam tu je. Habis macam tu je. Sebab niat dia nak beritahu kepada orang, aku ni 3 kali dah pergi haji, 3 kali dah pergi haji. Dia nak niat dia macam tu. Bukannya salah campur orang minum air zam-zam, tak. Bahkan benda sunnah.
jamu orang datang tamu kita, jamu sunnah. Yang salah niat dari tuan. Niat nak tunjuk ke orang, tengok aku, hebatnya aku. Dan kerana niat nak tunjuk ni tuan-tuan telah membinasakan Israel, telah membinasakan iblis dan Allah tuan. Seperti mana yang kita biasa dengar, iblis ni orang yang dulunya dekat dengan Allah. Bahkan setiap 2 rakaat dia sujud pada Allah. Tetapi kerana dia rasa dia hebat, dia rasa dia bagus, dia rasa dia lagi bagus pada orang lain, hingga ketika mana Allah telah perintah kepada dia untuk sujud kepada baginda Adam AS, dia beritahu, qala ana khairun minhu, aku lagi baik daripada dia, aku lagi baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku dicipta daripada api, dia daripada tanah. Ulama kata bukan satu kesalahan besar pun iblis tadi dia tak sujud kepada Adam, satu kesalahan je dia buat. Tapi sebab apa Allah begitu murka kepada dia? Sebab sifat ananiah yang ada pada dia, sifat dia rasa dia lagi bagus pada orang. Tengok ni, aku lagi bagus pada dia. Kenapa dia? Kenapa tak aku? Disebabkan itulah Allah begitu murka kepada dia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Sebab itulah kita kena jaga niat kita. Dalam apa amal yang kita buat, kita kena jaga niat kita. Lebih-lebih lagi kita nak menuju menjadi mukmin yang mana terbaik, mukmin yang sejati, mukmin mencontohi kepribadian mulia baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita kena jaga niat kita dan kena selalu kita maafkan kesalahan orang yang buat salah dengan kita. Para sahabat Nabi SAW mereka jaga amalan ni. Sebelum tidur dia akan maafkan kesalahan orang. Ini satu amalan yang selalu kita lupa nak buat. Sebelum tidur, selain daripada baca doa tidur, selain daripada ambil wudu, selain daripada buat adab tidur, kita kena maafkan orang yang buat salah dengan kita. Kita tak tahu, mungkin lagi ni ada orang membuat kita dekat Johor, ada orang kutuk kita dekat Perlis ke contohnya. Sebelum tidur kita maafkan, ya Allah, kalau ada siapa-siapa buat salah dengan saya maafkan semua, ya Allah. Dan saya berharap kalau ada siapa-siapa yang saya buat salah dengan dia, engkau bukalah pintu hati dia untuk maafkan saya. Sebelum tidur kita mintanya, tuan-tuan. Satu kisah yang masyhur, ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Nabi SAW begitu lebih mafhum, sebentar lagi akan masuk satu ahli syurga, dan begitu kepada para sahabat. Dan ketika itu sahabat Nabi nanti siapa yang masuk ni? Abu Bakar ke? Umar ke? Osman ke? Sayyidina Ali ke? Nanti para sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba satu orang sahabat yang tak dikenali masuk. Tak dikenali. Sahabat Nabi ni ramai tuan-tuan, 124,000 para sahabat. Yang kita biasa dengar nama dia mungkin dalam 200-300 orang, tapi jumlah sahabat dia 124,000 para sahabat. Maka tuan-tuan telah masuk satu orang sahabat yang tak dikenali. Besok tuan-tuan di majlis yang sama bersama para sahabat Nabi sebut lagi lebih mafhum, akan masuk daripada pintu ini. Dan masuk sebentar lagi satu orang ahli syurga. Sahabat Nabi nanti siapa yang masuk ni? Orang yang sama tuan-tuan, orang yang semalam masuk. 3 hari betul-betul. Hari esok dia pun macam itu juga. Maka ketika itu satu orang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar, bahkan di kalangan perawi hadis. Abdullah bin Umar ini dikatakan perawi hadis, bahkan di kalangan alim ulama yang besar dalam Islam. Kalau kita belajar dalam hadis, antara perawi yang dipanggil silsilah zahabiyah, sanad emas, iaitu 3 orang. Abdullah bin Umar tuan-tuan, dia ada hamba. Nama hamba dia Nafi'. Nafi' ni satu orang hamba, tetapi dia orang yang mana menggunakan tempoh dia menjadi hamba itu dengan sebaiknya, iaitu dia berguru dengan Abdullah bin Umar hingga dia jadi orang yang alim. Kalau tuan-tuan belajar dalam hadis, Imam Nafi' ni antara ulama yang masyhur. Belajar dalam qiraat, Imam Nafi' juga ulama yang masyhur. Imam Nafi' hamba kepada Abdullah bin Umar. Dan Imam Nafi' ni tuan-tuan, dia ada anak murid, nama dia Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam Malik tuan-tuan, guru dia siapa? Imam Nafi' rahmatullahi alaih. Di kalangan tabi'in. Kalau tuan-tuan pergi Baqi', Jannatul Baqi', makam sahabat Nabi dekat Madinah, di kuburan Baqi', tuan-tuan akan tengok di belah sana kubur sahabat Nabi, ada satu kawasan, dia ada macam satu kandil. Dekat situ makam 2 orang tadi, iaitu Imam Nafi' dan anak muridnya Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam ahli Madinah, orang Madinah. Imam Malik rahmatullahi alaih guru kepada Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Dia tuan-tuan kalau belajar dalam hadis, silsilah zahabiyah, sanad emas, siapa dia? Daripada Imam Malik
kepada guru di Imam Nafi', kepada guru di Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan kepada Nabi SAW. Ini dipanggil sanad emas, silsilah zahabiyah, sanad emas. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Umar dia tak tahan. Siapa orang ni? Nabi jamin syurga tiga hari betul-betul. 3 kali 3 hari. Satu hari sekali Nabi jamin. Dan dia orang pun tak kenal siapa. Maka Abdullah bin Umar telah pergi jumpa sahabat tadi dan beritahu kepada dia, tuan, saya ni ada masalah dengan ayah saya. Boleh tak saya tumpang tidur rumah tuan? Zaman dulu tuan-tuan, orang boleh tumpang tidur rumah orang lain. Zaman tu memang zaman tak ada hotel, tak ada apa kan. Zaman musafir. Orang musafir ni boleh tumpang tidur 3 hari. Kita boleh terima tamu waktu tu 3 hari. Kita boleh sediakan apa-apa yang kita mampu sediakan, dan kita boleh bagi dia memalamkan tempat kita selama 3 hari ini untuk sambut tetamu. Maka orang tu kata, bolehlah datanglah rumah saya. Maka Abdullah bin Umar tumpang bermalam ke rumah sahabat tadi, sahabat yang tak dikenali tadi. Maka tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dalam kata Allah, Ibnu Umar ni datang bukan sebab dia ada masalah dengan keluarga dia, tapi dia nak intip apa amalan yang orang ni buat hingga Nabi jamin dia masuk syurga. Ini sifat sahabat tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW bila tahu amalan tu boleh membawa kepada syurga, tahu orang ni ahli syurga, orang ni orang hebat, dia akan cuba untuk ikut apa amalan dia buat hingga saya boleh berjaya macam dia juga. Ini para sahabat. Maka diintip tengok orang ni semayang malam biasa je, bukan sampai 1000 rakaat pun. Baca Quran pun macam orang lain baca juga, zikir pun macam orang lain zikir juga. Apa amalan yang luar biasa hingga Nabi jamin dia 3 hari betul-betul dia ni ahli syurga. Maka Abdullah bin Umar setelah 3 hari dia pun minta izin untuk berangsur pulang. Dan Abdullah bin Umar beritahu kepada sahabat tadi, saya ni sebenarnya tak ada masalah pun dengan keluarga saya. Saya datang ni sebab saya dapat berita daripada Nabi SAW bahawa tuan ni ahli syurga. Jadi saya nak tengok apa amalan tuan yang begitu hebat hingga Allah SWT jamin tuan masuk syurga dunia lagi. Allah telah wahyukan kepada baginda, dunia lagi tuan yang masuk syurga. Maka sahabat tu kata, saya tak tahu amalan apa yang saya buat. Saya tak ada amalan yang hebat pun. Cuma mungkin, dia kata, cuma mungkin saya buat satu amalan, iaitu sebelum tidur saya maafkan semua orang yang buat salah dengan saya. Itu yang saya buat sebelum tidur. Masya Allah tuan. Ini je tuan-tuan, menyebabkan Allah begitu redha kepada dia hingga dia dijamin syurga kat dunia lagi. Berapa lama lah tuan-tuan kita hidup kat dunia, kita muhasabah diri kita, berapa kali kita buat ni. Sebelum tidur kita maafkan semua kesalahan orang yang telah buat salah dengan kita. Jadi kita buat tuan-tuan, insya-Allah kita niat malam ni sebelum tidur kita niat untuk maafkan semua salah orang yang buat salah dengan kita. Dan kita minta semoga Allah Jalla wa Ala buka pintu hati orang yang kita buat salah dengan dia untuk maafkan kita. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati Allah, kesalahan ada 2. Satu, kesalahan hamba kepada Tuhan, kesalahan hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla wa Ala. Kesalahan ni tuan-tuan, kita boleh mohon taubat pada Allah. Bahkan Allah berkata dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini kesalahan satu orang hamba kepada Tuhan dia, kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, kesalahan manusia dengan manusia, kesalahan hamba dengan hamba. Yang ni tuan-tuan, kita perlu berhajat dengan minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Melainkan orang tu tanpa kita minta maaf, dia dah maafkan kita lah. Begitu saya dah maafkan awak, itu lain cerita. Tapi kalau kita tak tahu lagi dia maafkan kita ke tidak, kita kena minta maaf pada tuan-tuan. Kalau tak, kita kena jumpa dekat akhirat nanti, kita kena minta maaf ke akhirat. Sedangkan ketika itu begitu dahsyat tuan-tuan, ketika di mahsyar, ketika manusia semua sedang tenanti-nanti tempat manakah mereka akan dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ketika itu kita nak cari orang pula nak minta maaf. Jadi peluang Allah berikan kita kat dunia tuan-tuan, kalau kita boleh jumpa orang kita buat salah, pernah buat salah, nanti kita minta maaf. Kita minta maaf dengan dia. Kalau dia dah meninggal dunia, kita jumpa waris dia, minta maaf dengan waris dia. Kita pernah dengar ada satu orang yang mana dia ni orang yang hebat dekat belah Thailand sana. Kerja dia bunuh orang je. Kerja dia bunuh orang. Dalam beberapa bulan yang lepas kami pergi ke Yala dan kami berpeluang untuk jumpa orang ni. Nama dia Pak Teh Bakong. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa
Pak Tembakong ni sekarang ni duduk dekat dalam markas dakwah Yala. Masa dia dibagi ke markas dakwah Yala, buat dakwah kan sekarang. Dulu dia terkenal dengan kesihatan tai sebagai orang yang kerja dia bunuh orang. Dia kedai besar, orang hebat, orang semua takut dengan dia. Hingga satu hari Allah bagi hidayah, dia ikut jemaah dakwah. Dan hingga hari ini dia ikut jemaah dakwah. Dan dia telah tukar kehidupan dia, penampilan dia tuan-tuan. Hari ini dia pakai jubah, pakai serban. Lepas dia berubah, dia belajar agama, dia pergi cari rumah-rumah waris orang yang dia pernah bunuh. Dia pergi cari tuan-tuan. Pergi jumpa rumah orang tu, dia kata, tuan, kata, dulu ayah kamu mati, saya yang bunuh. Sekarang, ni pistol, bunuh saya. Orang ni tak gamak tuan-tuan. Dah pakai jubah, pakai serban. Tak apa, pakcik kata, saya maafkan. Pergi rumah lain pula. Dulu suami kamu, saya yang bunuh. Sekarang ni pistol, bunuh saya. Minta maaf, setiap rumah minta maaf. Bila mana Allah Jalla wa'ala bagi hidayah kepada satu orang tuan-tuan, kehidupan dia berubah sama macam tu tuan-tuan. Kita tengok Masya Allah, kita pergi salam dia, berbual dengan dia, borak dengan dia, dengar dia punya kisah-kisah dia, Masya Allah. Orang macam ni mana tuan-tuan kat dunia? Bukan zaman sahabat Nabi, zaman kita pun ada tuan-tuan. Bila mana Allah bagi hidayah kepada satu orang, maka orang tu boleh berubah. Siapa-siapa pun Allah Ta'ala boleh bagi hidayah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dan rahmati Allah, kita keluarlah berdoa hidup Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Moga kita dapat menjadi insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah Ta'ala terima kita semua. Moga kita selamat di kehidupan akhirat, yang mana kita akan tempuh perjalanan yang jauh tuan-tuan, kubur, mahsyar, mizan, sirat, dan kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Hingga Allah cerita dalam Quran, bila mana satu orang gagal bertemu depan Allah, dia gagal taat perintah Allah, dia akan bertemu depan Allah dalam keadaan dia beritahu kepada Allah, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah baiknya di dunia kalau saya tak dicipta sebagai manusia, saya dicipta sebagai seketul tanah. Ini penyesalan yang dibuat bila mana satu orang dia tak guna tempoh kehidupan dunia untuk taat pada perintah Allah. Tuan-tuan, moga Allah terima kita semua. Saya minta maaf semuanya bagi perkongsian ada terkasar bahasa tersilap kata terlalu bicara. Saya minta maaf tuan-tuan, saya minta ampun dengan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.